Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Kita akan sambung lagi pengajian kita tentang hadis yang Ustaz berhenti pada hari itu, pada subuh hari itu, iaitulah bila mana lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku ni adalah Rasulullah, wa tuqimas salat, kamu mendirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu keluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Kita berpuasa tak lama dah, sikit lagi kita akan berpuasa insya-Allah. Jadi kamu alhamdulillah pada 21 bulan ni akan pulang ke kampung masing-masing, berpuasa selama beberapa hari di sana sebelum pulang balik ke Baitul Diya. Dan insya-Allah puasa kali ni mungkin rasa asing ataupun rasa pelik lah berbanding sebelum-sebelum ni bagi yang tak pernah hidup berasrama. Tapi kamu dah biasa puasa hari Isnin, jadi tak jadi masalah besar kepada kamu untuk menghadapi puasa. Bezanya puasa hari Ramadan, bulan Ramadan, ramai orang puasa. Kalau puasa sunat ni ada orang tak puasa. Tengok pakcik tu tak puasa dan ni tak puasa. Tapi bila mana tiba bulan Ramadan, semua orang berpuasa. Dalam bulan Ramadan ada 4 perkara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perkara yang Allah muliakan Ramadan. Yang pertama, mulianya Ramadan sebab diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Al-Quran turun pada bulan apa? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan bulan Ramadan kita ada satu tarikh nama disebut sebagai Nuzulul Quran, tarikh penurunan Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni mukjizat paling agung sekali bagi Rasulullah. Tidak ada mukjizat yang lebih sebanding, lebih hebat daripada Al-Quranul Karim. Tak ada. Kemudian mulianya bulan Ramadan ini disebabkan bulan Ramadan difardukan ibadat puasa. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Apa perkara membatalkan puasa? Kita sebut satu, Nazrin. Perkara membatalkan puasa selain makan minum. Apa dia? Abdul Rahman, apa dia? Selain makan minum apa dia, Aman? Tengok benda tak baik, mau tengok apa? Apa lagi batalkan puasa, Pak? Muntah dengan sengaja batal puasa. Pitam batal puasa. Tidur batal puasa tak? Tak batal. Tidur tak batal. Keluar air mani dengan sengaja batal puasa. Kalau tidur mimpi keluar air mani tak batal. Bersetubuh suami isteri bulan Ramadan tak boleh, hukumnya haram. Perbuatan tu tak boleh buat. Walaupun isteri kita tu halal untuk kita, suami halal untuk kita, tetapi pada siang hari bulan Ramadan tak boleh. Tak boleh. Dalam bulan Ramadan juga bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala tangkap semua setan-setan. Kena tangkap belaka. Dalilnya mana? Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wasuffidat asyayatin, maka dikunci ataupun dibelenggu syaitan-syaitan. Syaitan ni apa? Syaitan ni jin, betul.
Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Keturunan dia keturunan jin. Jin cipta daripada api. Cuma bezanya dia ni spesies jin yang fa fasaqa an amri rabbih. Dia derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah kepada iblis? Kepada syaitan? Sujud. Wa amara al-malaikah bis-sujud. Allah perintahkan malaikat untuk sujud, dan termasuk iblis ketika itu. Sedangkan iblis ini terkenal sebagai ahlu ta'ah, orang yang kuat buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang biasa. Hingga kan ulama sebut setiap langit itu ada gelaran-gelaran yang Allah berikan kepada namanya iblis ni. Punya hebatnya iblis laknatullah. Tapi ada satu sikap je yang ada pada dia, iaitu apa dia? Sombong. Aba wastakbar. Aba maknanya enggan. Wastakbar, takabur, besar diri. Maka Allah Subhanahu wa taala umban dia daripada kedudukan yang mulia jadi kedudukan yang paling hina sekali. Ini iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Maka pada bulan Ramadan iblis kena tangkap, syaitan kena tangkap. Walaupun ada ulama mengatakan iblis kena tangkap ni ada beberapa tafsiran ulama, seperti mana disebut oleh almarhum Syekh Atiyah Saqar dalam kitabnya Al-Fatawa. Dia sebut salah satu maksud syaitan kena tangkap iaitu syaitan yang kuat aja kena tangkap. Setan-setan jenis kuat, jenis pangkat general, brigadier general, major, captain, tu kena tangkap belaka. Yang pangkatnya banyak ni, penuh dekat dada ni. Inspektor, yang prebet tak kena tangkap. Yang kena tangkap yang bos-bos besar. Yang otai-otai masih berbisa tu kena tangkap. Yang prebet-prebet cak ayah ni tak kena tangkap. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, dia sebut oleh para ulama, semua syaitan kena tangkap. Kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, syaitan ni beranak dah. Syaitan ni berkahwin dah. Ada suami, ada isteri dah, ada belaka. Dia ada jantan, dia ada betina, dia ada anak, dia ada anak cucu, dan hidupnya lama. Hidupnya lama. Dan dia makan apa yang kita makan kalau tak baca bismillah. Orang lain baca bismillah, syaitan tak makan dengan dia. Syaitan lari. Kita makan relax, tak baca bismillah, bukan main, syaitan makan dengan kita. Cuma kita tak nampak syaitan makan dengan kita. Tak nampak. Kalau kita nampak syaitan makan dengan kita, agaknya kita nak makan tak? Nak makan tak? Tak makan. Sebab apa? Takut dengan syaitan. Sama juga dengan tandas. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni kesempatan boleh tengok syaitan ni, tempat yang paling tak nak kita masuk, tandas. Sebab apa? Tandas memang tempat dia. Duduk mesyuarat situ, duduk main lato-lato situ, semua situ. Itu tempat jin, tempat syaitan. Tapi kenapa kamu suka pergi sana? Sebab kamu jin juga ke? Sebab tarikan tanda. Asyik-asyik nak kencing. Kadang-kadang kamu bukan kencing betul, kamu kencing ustaz. Kamu tak kencing pun saja nak tengok, nak cek tanda. Shower dah pasang balik ke belum? Ni mata paip okey. Ni ajak kerja. Masuk menipu, nak pergi tandas tipu ustaz, maka syaitan pun ikut ke belakang. Oi, mari syaitan ikut ke belakang. Supaya apa? Jangan menghafal lah, mainlah, tidurlah. Itu tugas syaitan. Tengok tak cerita Upin Ipin yang Jarjit jadi hantu tu. Tidurlah kata ya Jarjit. Tidurlah. Tidur arnak tu tidur. Syaitan suruh gitu lah. Tu keadaan. Dalam majlis ilmu, syaitan akan bawa 3 alat. Yang pertama, celak. Apa tugas celak? Suruh kita ngantuk majlis ilmu. Kalau tengok konsert, tak ngantuk. Telak mata, letak ni. Tengok, tak beria tengok. Dah, tutup tingkap tu. Kemudian, kalau tak berjaya dengan celak, dia akan guna nombor 2. Gincu. Dia akan letak kat mulut kita, kita asyik bercakap. Ustaz cakap sini, dia bercakap belakang. Ustaz bercakap belakang, dia bercakap depan. Dia bercakap. Tak reti-reti bercakap. Kalau bercakap tak lepas, dia akan guna tongkat pula. Macam mana dia buat? Dia suruh orang kacau kawan dia, coket sana. Dia kacau orang sini. Ini perangai syaitan belakang.
Jadi syaitan pada bulan Ramadan tak ada, Allah tangkap belaka. Allah tangkap semuanya. Tu sebab budak-budak kalau bulan Ramadan dia berani keluar malam-malam. Dia kata sebab tak ada syaitan. Dia lupa jin ada. Jin ada. Jin ada jin Islam. Ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, tapi janganlah kita minta nak jumpa dia pula. Ada orang nak minta nak jumpa dia. Nak tahu macam mana nak jumpa. Ustaz nak bagi tahu, nak tahu tak nak? Nak tahu? Awak bangun pukul 1 pagi. 1 pagi bawa lilin. Bawa apa? Lilin, tutup lampu tandas. Pastikan tandas tu ada cermin. Awak pergi kat cermin, awak tunjuk. Awak tengok, awak akan nampak jin situ. Ya aman tulis. Tengok jin mana. Awak nampak jin itu? Nampak? Oh, aku jin sebenarnya. Tak ada kerja. Kau orang sekarang ni banyak kerja. Nak buat konten dalam TikTok dia macam mana? Pergi tempat jin bertendang. Tempat rumah lama orang tak duduk, kat 20 tahun tak duduk, dia pun pergi. Ya guys, dia datang guys. Apa guys? Guys. Nampak tak? Lepas tu dia kejar. Hui. Dia kejar. Lepas tu benda tu keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Kita pun tengok, ya ke tu? Kita kena tipu saja. Jin pun pening sekarang. Dia tengok rehat-rehat, tengok TV Piala Malaysia. Tiba-tiba orang duk kacau tempat dia. Duk marah-marah dalam rumah kosong. Buat apa? Kita nak tunjuk kita nyali kita. Beraninya kita tu. Jangan sampai keluar hantu tu. Kamu nanya. Sudah kita. Kamu nak tak kacau aku. Letih kita. Orang tak tunjuk berani macam tu. Kalau rasa berani sangat, pergi rawat orang tengah sakit yang betul-betul kena rasuk dan sebagainya. Jangan kita buat perkara-perkara pelik. Kalau dulu syaitan iblis ni duduk dalam hutan. Tapi sebab hutan yang orang dah teroka, buat rumah, buat felda, buat macam-macam. Jadi mereka pindah tempat-tempat lain. Kita pula pergi sana pula. Kacau tempat dia lagi. Dia marah ke tak marah? Marah. Sama juga tempat yang awak pergi 3 hari tinggal. Contoh bilik lah. Macam asrama nanti awak tinggal 3 hari. Lebih 3 hari awak tinggalkan, 5 hari balik rumah. Adalah makhluk tu datang. Dia datang check in. Sebab dia tengok tak ada orang. Tu sebab bila kita sampai tempat-tempat yang tak biasa kita pergi, rumah ke bilik ke hotel ke motel ke, mungkin mak ayah kamu nak bawa kamu berjalan ni, ada masa 2-3 hari ni jalan. Jalan bawa berjalan, tepi jalan. Tak apalah, jalan lah tu. Maka sampai kat bilik, disunatkan kita kibah dulu katil tu. Ambil selimut tu, kita kibah. Tak kuat-kuat, tok gitu lah. Kibah. Supaya apa? Bagi isyarat kepada makhluk yang ada keluar. Ataupun bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Tu cara bagi salam. Kalau ada orang, assalamualaikum lah. Kalau tak ada orang, kita tahu dalam rumah tak ada orang. Tapi jangan assalamu alayna wa ala ibadillahi wa waalaikumsalam. Sudah. Tu masalah. Itu masalah. Tapi pada bulan Ramadan, syaitan Nabi sebut wasuffidat wasulsilatis syayatin. Ada 2, suffidat, sulsilat. Dia belenggu, syaitan-syaitan kena tangkap semua. Maksud ada ulama juga mengatakan bukan syaitan kena tangkap betul. Ni pandangan ketiga. Yang dimaksudkan ditangkap syaitan ni tidak ada kekuatan nak kacau kita. Sebab apa tak ada kekuatan? Sebab kita sedang berpuasa pada waktu tu. Allah bantu kita sampai syaitan dorok cetong nak kacau kita. Dia tengok biasa dia kacau aman. So main geng kuat. Syaitan kata letih aku kacau, letih. Tak ada kekuatan syaitan. Ada juga pandangan macam tu. Pandangan yang keempat, ada ulama mengatakan iaitulah syaitan memang kena tangkap. Tetapi ada sekutu syaitan, best friend dia. Namanya apa? Nafsu. Nafsu ni lah yang akan kacau kita. Sebelum syaitan kena tangkap, sebulan ni kena masuk penjara, dia pesan dah kat nafsu, Su, aku nak pergi jalan jauh ni. Seperti manalah tiap tahun aku kena masuk penjara. Su kena kacau betul-betul kan. Dia bagi tarbiyah. Tapi kata ulama, syaitan dengan nafsu mana lagi jahat? Siapa apa? Mana lagi jahat? Syaitan ke nafsu?
Yang lagi jahat nafsu. Sebab ada ulama mengatakan satu nafsu bersamaan dengan 40 setan. Satu lawan 40, mana lagi kuat? Satu ni. Mana dia seorang seekor 40 orang boleh lawan dia. Kuat. Sebab sifat nafsu ni la ammaratu bisu, dia suruh kita buat jahat. Dibantu pula dengan syaitan laknatullah, maka lebih-lebih lagi lah kita akan melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji kalau kamu mampu pergi buat haji. Kamu kena tanam azam untuk pergi buat haji. Masing-masing dah ada tabung haji, betul? Siapa ada tabung haji? Awak ada duit raya tu, simpan duit, letak dalam tabung haji. Itu tanda kita bersedia untuk pergi buat haji. Ada sikit pun tak apalah, asalkan ada nama dalam senarai tabung haji tu, ada belaka. Ada belaka, insya-Allah kita boleh buat. Duit ada, duit raya dapat nanti. Atau mak ayah kamu bagi duit belanja, jangan pun habis belaka beli semua kokoting. Jangan, simpan duit. Saya tak suka bukan Ustaz, oh baguslah anak murid aku beli. Tak suka sangat. Nak kamu berjimat cemat. Ustaz tak suka habis produk Ustaz, tidak. Tapi Ustaz nak kamu jaga, simpan duit kamu yang boleh kamu bawa nak pergi haji satu masa nanti. Ada mampu pergi, boleh pergi haji. Baik. Maka berkatalah orang itu, sadaqta, kamu betul wahai Muhammad. Masa sebut gitu itu. Fa'ajibna lahu, maka kata Sayyidina Umar, kami rasa pelik. Dia tanya Rasulullah dan Nabi jawab, tiba-tiba dia kata betul kamu ni. Agak-agaknya apa maksud dia? Orang tu tahu ke tak tahu? Tahu tak tahu? Orang tu dah tahu. Kemudian ditanya lagi pada Rasulullah, akhbirni anil iman, ceritakan kepada saya tentang iman pula. Maka jawab Rasulullah, iman ini antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni bukan beriman cakap saja saya beriman, saya percaya pada Allah, tapi beriman dia ada rukun-rukun dia. Dipanggil rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah, yakin sungguh Allah Tuhan kita, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau kalimah la ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah, maka itulah yang perlu kita pasakkan dalam diri kita. Sehingga seorang sahabat ditanya oleh seorang tabi'in tanya pada dia, apa kelebihan la ilaha illallah ni? Apa kelebihan la ilaha illallah? Maka kata dia, tunjihim min azabi jahannam, atau tunjihim min azabin nar. Dengan kalimah la ilaha illallah ni boleh menyelamatkan seseorang daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ataupun kekal dalam neraka. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi baca hadis ni, Nabi sebut kepada para sahabat dia, sambil Nabi tersenyum, Nabi sebut, sampai nampak geraham Nabi. Nabi ni kalau gelak, nampak geraham dia. Paling kuat badan dia akan gegar, sebab ketawa. Kita bukan setakat geraham, anak perut nampak, tekak pun nampak. Ha. Nabi tak gitu. Tak. Tunjih min azabin nar, kalimah Nabi sebut macam mana? Ada seorang manusia yang paling akhir keluar daripada neraka. Dialah orang paling akhir keluar daripada neraka. Dia orang paling akhir sekali. Daripada ramai-ramai manusia, dia paling akhir sekali. Dia pun keluar daripada neraka dan kadang merangkak. Tahu merangkak keluar daripada neraka, merangkak. Orang dah masuk neraka ni, muka dia tu berjelaga. Tahu berjelaga? Hitam legam muka ni. Allah kata, pergi masuk syurga. Masuk syurga. Kata dia, ya Allah, macam mana nak masuk syurga? Semua orang dah ambil belaka dah. Tanah dalam syurga ni tak ada dah untuk saya. Allah kata pergilah masuk. Dia pun masuk. Allah tanya, apa yang kamu ada kat dunia dulu? Mu ada apa kat dunia dulu? Dia pun cerita, saya ada rumah harga 300,000 lah. Kereta ada 3 biji, motor sebiji, basikal lajak 4 butir, peti air. Dia cerita. Tapi tak disebutlah hadis lah. Tapi dikabarkan orang tu cerita. Begian. Allah kata, apa yang kamu hajatkan itu, apa yang kamu ada tu, aku upgrade 10 kali ganda. Itu orang paling last masuk syurga. Dapat 10 kali ganda nikmat di dunia. Contohlah, mamat tu dia ada rumah sebiji, besar dia,
60 darab 50 contoh. Allah upgrade rumah dia jadi berapa? 600 darab 500 besar dia. Besar mana? Besar istana rumah. Kereta ada sebiji, Allah bagi 10 biji. Faham tak? Duit ada 1000, Allah bagi 10,000. Tapi tak pakai duit dah waktu tu. Dalam syurga pakai duit lagi tak? Tak ada dah. Dalam syurga ni kata Allah Subhanahu wa taala, ma tashtahil anfus. Ma apa-apa yang tashtahi, yang diminati, yang diingini, anfus oleh diri kita. Kamu nak apa? Saya nak terbang, boleh terbang. Saya nak jadi doktor apa? Doktor apa? Doktor Strange. Saya nak jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Tapi syaratnya di dunia, mu jangan jadi perangai macam Tony Stark tu, minum arak, berfoya-foya, jangan jadi gitu. Nak jadi Iron Man, nak jadi apa dia? Ultraman. Nak ikut suka kamu. Ma tashtahi anfus. Tapi syarat dia, jangan kita buat maksiat atas muka dunia, baru dapat. Baru dapat. Ni dah atas muka dunia semayang malam. Bila orang tanya syurga, nak syurga, semayang. Tak semayang, tak dapat. Dapat tapi lambat macam orang tadi tu. Tak apalah ustaz, dapatlah juga. Jangan gitu. Ada orang kata tak apalah, dapatlah juga 10 kali ganda. Okey lah tu, saya lah tu. Jangan gitu. Sebab makhluk tu dalam neraka duduk. Duduk dalam neraka ni seronok tak? Seronok ke? Tak seronok. Kenapa ramai orang nak masuk neraka? Peliknya manusia dia takut kepada neraka tapi berlumba-lumba nak masuk neraka. Peliknya manusia dia suka kepada syurga tapi berlari-lari daripada syurga, tak nak masuk syurga. Pelik tak pelik? Kenapa Ustaz sebut macam tu? Sebab Nabi sebut ajaib sungguh pada manusia yang nak masuk syurga tapi dia lari daripada syurga. Maksudnya semayangnya tak nak, tutup auratnya tak nak, puasanya tak nak, zakatnya tak nak, semua tak nak. Peliknya manusia tak nak masuk neraka tapi berlari-lari nak masuk, nak lompat dalam neraka. Macam mana? Buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak faham? Itu orang paling last. Paling last. Ada riwayat lain, ada seorang lagi macam tu juga. Dialah orang paling last keluar di banyak riwayat. Dia kata pada Allah, ya Allah, boleh tak saya nak tengok sekejap dalam syurga, macam mana syurga? Allah kata, giah tengok. Pak ni mesti mu nak minta lain. Saya tak minta dah. Minta nak tengok syurga je. Dia pergi tengok syurga. Ya Allah, cantiknya. Dia pun kata, ya Allah, boleh tak saya masuk sekejap je syurga tu? Masuk sekejap je. Allah kata boleh, tapi mesti mu nak minta lagi lepas ni. Tak dah, saya tak minta dah, kata dia. Bila Allah bagi dia masuk, dia pun masuk. Bila tiba time keluar, ya Allah, dia kata boleh tak saya duduk kat sini? Tak nak keluar, tak nak duduk keluar. Adakah dia tipu Allah? Tidak. Ini dialog Allah dengan makhluknya di akhirat nanti. Memang betul dia akan masuk syurga, cuma dialog tu berlaku sampai Nabi gelap. Nabi nampak geraham Nabi SAW. Ada riwayat dalam kitab Muhimmah kata, orang ahli neraka yang masuk syurga yang paling akhir ni, dia masuk dalam syurga, dia tengok ada perempuan-perempuan cantik ramah. Dia kata, ni bidadari ke ni? Hampa ni bidadari ke? Tidak, bukan bidadari. Kami ni pelayan istana je. Bidadari dalam. Dia pun masuk dalam. Dia jumpa pula sekelompok wanita yang lebih cantik daripada kat luar tadi. Koma ni bidadari ke? Tak, bukan kami. Dalam lagi. Masuk dalam pula. Ni orang paling last ni. Bila dia masuk, dia jumpa bidadari. Ada riwayat mengatakan dia tercengang. Tahu tercengang? Tercengang macam mana? Gini. Gitu. Cengang ni. Dia tercengang berapa lama? 500 tahun cengang. Berapa tahun? 500 tahun. Oh, rugi Ustaz, lama benar. Ada riwayat khabar gitu. 500 tahun cengang. Cengang sebab apa? Dia nampak huruf ain, iaitulah bidadari syurga. Tapi nak dapat bidadari ni, mu kena jadi orang dululah, orang yang taat kepada Allah, baru dapat bidadari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman sungguh-sungguh pada Allah. Sanggup mati dengan kalimah la ilaha illallah.
Faham tak? Sanggup mati. Kalau orang ajak pergi berjihad, kita nak pergi berjihad. Sebab mati yang paling senang sekali, mati yang paling tak sakit, mati syahid, tak sakit. Ya apa pula tak sakit Ustaz? Orang terpecah kepala, putus telinga, pancung kepala. Tapi ada riwayat mengatakan sakit yang paling tak sakit waktu mati, mati syahid. Ni ulama sebut. Kenapa tak sakit? Buktinya ada sahabat Nabi yang mana dia telah syahid. Nabi sebut bahawa Allah bertanya kepada dia, apa yang kamu nak wahai fulan? Dia kata, ya Allah, balikkan aku ke dunia, aku nak pergi perang balik, aku nak mati sekali lagi. Maknanya apa? Maknanya apa? Seronok mati syahid ni. Yang kata tak seronok, Ustaz saya takut mati. Memang semua orang takut mati. Tapi bila mana kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut tak? Tak takut. Tengok kisah Ja'far bin Abi Talib. Tadi Ustaz share video daripada seorang ulama besar di Pulau Pinang. Datuk Ustaz Samsuri Ahmad. Dia kisahkan bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Nabi sebut yang akan mati pertama dalam perang Mu'tah. Yang pertama Zaid bin Harisah. Kemudian Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Ni Nabi sebut sebelum mereka sampai lagi dekat medan pemberangan tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, aku pergi perang tersebut dan aku melihat betul apa yang Nabi sebut. Mula-mula meninggal dunia Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, dia mati. Tahu Ja'far dia mati macam mana? Dipotong kedua-dua tangan dia. Kata ulama, kata para sahabat, kami pergi cari jenazah Ja'far bin Abi Talib ni, kami dapati dekat belakang dia tidak kurang, kat tubuh dia tidak kurang 90 lebih tetakan dan tusukan daripada orang musyrikin, tentera Rom waktu tu. 90 lebih tusukan. Bahkan Nabi kata, aku melihat Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sedang terbang bersama dengan malaikat dalam syurga. Itu sebab gelaran dia Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang mempunyai sayap dua. Tangan dia dua belah yang dipotong itu Allah gantikan dengan sayap dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang hebat mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Ni kita mengaku Islam tapi nak pertahankan kalimah la ilaha illallah kita takut, itu tak betul. Orang muda lagi kuat kena berani. Sebab sahabat Nabi ni majoriti muda, bukan majoriti tua, majoriti anak muda. Sebut nama sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar muda, Sayyidina Abdullah bin Abbas muda, Ammar bin Yasir muda, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ali karamallahu wajhah muda. Semua muda mereka. Sayyidina Abu Bakar lebih muda pada Rasulullah, Sayyidina Umar lebih muda pada Rasulullah. Semua muda. Sikit sangat yang tua. Yang tua ni kerah kepala, tak nak dengar Islam. Tapi anak muda ni semangat tu lebih. Tapi semangat tu kita hala ke mana? Kita hala kepada Islam. Bukan hala kepada jalan raya. Ni naik motor baring atau motor baru ni saya pergi Kuantan. La haula wala quwata illa billah. Berani sungguh. Dia fly, dia terbang, dia naik macam Superman naik motor. Cocok bas pula tu. La ilaha illallah, saya kata berani sungguh dia ni. Tapi kalau berani tu digunakan untuk Islam, mulia dia. Berani tu guna untuk apa? Untuk Islam, mulia. Tapi kalau berani tu guna untuk selain daripada Islam, hina. Faham tak? Kamu guna kemahiran kamu ada untuk Islam, kamu akan mulia. Kamu gunakan kemahiran kamu untuk taghut, untuk benda maksiat, kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab yang mati katak tu, kenapa disebut mati katak? Biasa dah tengok katak kecil-kecil tu mati macam mana? Terkangkang gitu mati. Tak ada apa. Ada orang kata, oh tahniah lah kamu sebab mati katak. Tak ada. Mati yang teruk sebabkan nak tunjuk lagak je jalan raya, mati. Jadi saya akan sambung pula tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat. Selepas ini biiznillah, selepas ni lepas maghrib ni insya-Allah sambungan tersebut. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.